Semua, salam sejahtera dan Assalamualaikum. Hari ni, kita akan belajar mata pelajaran sejarah. Macam mana kamu dekat rumah? Okey tak? Best tak sekolah tutup? Bukan sekolah tutup. Yes, sekolah tutup. Tapi kamu masih perlu belajar secara online ataupun secara dari rumah. Okey, sebelum ni kita dah belajar mengenai apa? Siapa ingat? Pandai. Kita dah belajar mengenai negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita dah masuk bab 4. Okey? Baik, untuk hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu di bawah 4.1 pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okay. Tapi sebelum kita mula belajar, cikgu nak beritahu kamu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat 3 objektif yang cikgu telah tetapkan. Yang pertama, dari segi kognitif, pelajar dapat mengetahui tentang pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor dari aspek latar belakang, pentadbiran, hubungan luar dan juga perundangan dengan betul. Dari segi psikomotor ataupun objektif psikomotor, pelajar dapat membanding ataupun pelajar dapat membezakan sekurang-kurangnya 2 sahaja negeri Melayu tidak bersekutu ataupun Perlis, sama ada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor dari aspek latar belakang, pentadbiran, hubungan luar dan perundangan dengan betul. Dan objektif bagi efektif ialah pelajar mendengar arahan guru dengan baik. Jelaskan. Okey. Apa kita nak buat hari ni Sebelum kita mula belajar, cikgu akan terangkan dahulu apa yang akan kita lakukan pada sesi pembelajaran ataupun sesi PDPR kita pada hari ini. Yang pertama, cikgu akan menayangkan slide untuk kamu tonton ataupun dengar. Dan yang kedua, cikgu akan mulakan penerangan cikgu mengenai pemerintahan Kesultanan Melayu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kemudian, cikgu akan menerangkan tentang lembaran kerja yang perlu kamu laksanakan. Seterusnya, cikgu akan membuat kesimpulan kecil hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, yang pertama, jom kita tonton video. Baik, untuk pengetahuan semua, video ini bertajuk Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Video ini menceritakan tentang negeri-negeri anggota bagi setiap negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Cikgu pasti semua anak-anak murid cikgu tahu mengenai negeri anggota bagi negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Tetapi untuk hari ini suka untuk cikgu mengulang kembali. Baik, terdapat 3 negeri bagi negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu, kita ada 4 negeri sahaja iaitu, ingat tak? Sebab baru minggu lepas je kita belajar. Perak, betul, Selangor, lagi Negeri Sembilan, bagus. Dan yang keempat ialah Pahang. Okey, hari ni kita akan belajar mengenai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri apa bawa negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ialah negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Itu saja. Hari ini kita akan belajar mengenai 5 negeri di bawah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, sebelum kita masuk kepada topik ataupun sebelum cikgu menceritakan kepada kamu ataupun cikgu menerangkan kepada kamu mengenai pemerintahan Kesultanan Melayu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu,
Okay, cikgu nak kamu tahu dahulu, apakah perbezaan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini dengan apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Okay, kita akan lihat perbezaan antara negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, seperti yang kamu ketahui, negeri-negeri Melayu bersekutu hanya ada 4 negeri. Betul kan? Betul. Tetapi, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu mempunyai 5 negeri. Negeri-negeri Melayu bersekutu menggunakan sistem ataupun memperkenalkan sistem residen. Okay? Manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, British memperkenalkan sistem penasihat. Berbeza ya. Ingat, negeri-negeri Melayu bersekutu, ingat. NNMB. NNMB ada berapa huruf? 4. Jadi dia ada 4 negeri. NN. NN. MTB. Ada berapa? 5 huruf kan? Jadi kamu kena ingat 5 negeri. Negeri-negeri Selat. NNS. Ada berapa negeri? Ada 3. Kamu ingat itu je. Senang kan? Supaya kamu tak keliru. Okay. Jom. Kita mula belajar mengenai pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Yang pertama kita lihat kepada Kerajaan Perlis. Okay, pada ketika itu Kerajaan Perlis diperintah oleh Raja Syed Hussein Jamalul Lain. Okay, sebelum tu cikgu nak dulu untuk Kana. Lihat peta yang cikgu letak ni. Perlis, Kedah dekat kan? Sebelah-sebelah saja kan? Perlis dan Kedah berada secara bersebelahan di dalam peta semenanjung Malaysia. Untuk pengetahuan Prata dengan Ayumi, okay, Perlis dan Kedah duduk secara bersebelahan. Di sebelah utara peta semenanjung Malaysia. Baik, cikgu akan ringkaskan apa nota yang ada dalam buku teks kamu kepada isi-isi penting saja. Muka surat, buku teks kamu, muka surat 86. Okey, cikgu tak pasti dalam buku teks Braille muka surat berapa, tapi kalau ikut buku teks cikgu, muka surat 86. Baik, kita tengok latar belakang kerajaan Perlis. Perlis merupakan wilayah terpisah dari Kedah. Apa itu terpisah? Maksudnya keluar, kalau kamu nak kata keluar pun boleh, ataupun terpecah pun boleh, ataupun macam mana, terbelah pun boleh. Boleh kata belah. Okey, Perlis wilayah terpisah dari Kedah pada tahun 1842. Okey, ini adalah poin pertama dalam buku teks kamu. Jadi, sebelum 1842, Perlis dan Kedah merupakan satu. Tetapi selepas 1842, Perlis ataupun wilayah Perlis terpisah dari Kedah. Okey, dan pentadbirannya, Perlis dikotai ataupun raja pada ketika itu ialah Raja Syed Hussein Jamalul Lain. Mempunyai hubungan luar. Bukanlah Raja Syed ni yang mempunyai hubungan luar, maksudnya Perlis lah. Kerajaan Perlis mempunyai hubungan luar dengan Siam melalui hubungan diplomatik supaya tak diganggu oleh kuasa lain dan menggunakan perundangan Undang-Undang Kesultanan Kedah. Why Perlis guna Undang-Undang Kesultanan Kedah? Sebab pada ketika dahulu, Perlis merupakan satu kan dengan Kedah. Selepas 1842 barulah Perlis terpisah daripada Kedah. Jadi, mereka ataupun kerajaan Perlis menggunakan perundangan yang sama dengan Undang-Undang Kesultanan Kedah. Baik, kita lihat Kesultanan Kedah. Pelik tak? Tadi dekat kerajaan Perlis, cikgu pakai kerajaan Perlis. Sekarang cikgu pakai Kesultanan Kedah pula. Kenapa tak pakai kerajaan Kedah? Ataupun kenapa tak pakai Kesultanan Perlis? Perak tak? Perak pula dah. Maaf cikgu. Pelik tak? Pelik kan? Okey. Kejap lagi cikgu akan terangkan. Jadi, Sultan ataupun Raja yang pertama ialah Sultan Muzaffar Shah. Sultan. Kenapa kita panggil Kesultanan Kedah? Kenapa kita tak panggil Kerajaan Kedah? Baik, kita lihat poin yang pertama iaitu latar belakang dalam buku teks kamu. Pertapakan Islam bermula abad ke-12. Jadi, untuk pengetahuan kamu,
sebelum Islam datang ataupun sebelum Islam masuk ke sesuatu kawasan ataupun wilayah, okey, raja ataupun sultan menggunakan gelaran raja. Kerana kita waktu itu dipengaruhi dengan agama Hindu ataupun agama Hindu-Buddha. Tetapi selepas kemasukan Islam, okey, semua sultan-sultan ataupun raja-raja ini, okey, mereka menukar gelaran kepada sultan. Tetapi berbeza dengan Kesultanan Kedah kerana Islam ini telah datang dahulu, lebih awal ke Kedah, iaitu sejak abad ke-12 lagi. Oleh kerana itu, Sultan Muzaffar Shah menggunakan gelaran sultan. Okay. Jadi pemerintahan pertamanya ialah Sultan Muzaffar Shah. Tadi Kak Jam pelis siapa? Raja Sheikh Hussein Jamalul Lain. Okey. Kedah kita ada Sultan Muzaffar Shah. Dan pusat pemerintahan Kedah pada ketika itu ialah kota Bukit Mariam. Okey, sekarang ni kalau dekat Malaysia tahu tak dekat mana pusat pemerintahan kita? Putra? Very good. Putrajaya. Okey, sekarang ni Malaysia punya pusat pemerintahan ialah Putrajaya. Okey, tetapi untuk Kedah pada ketika itu pusat pemerintahannya dikenali sebagai Kota Bukit Mariam ataupun di Kota Bukit Mariam. Okey, adakah Kedah ni pun ada hubungan luar juga? Ada, ya, ada dengan Siam. Okey. Kedah menjalankan hubungan diplomatik dengan Siam dari segi pentadbiran, keuangan dan diplomatik kerana ataupun bertujuan sebagai pertahanan dari ancaman Burma. Tadi Perlis pun menjalankan hubungan diplomatik dengan Siam tetapi untuk ataupun supaya tak diganggu oleh kuasa lain. Berbeza dengan Kedah, okay, untuk ataupun sebagai pertahanan daripada ancaman Burma. Dan perundangannya ialah menggunakan Kanun Undang-Undang Kedah 1650 yang memberi hak kepada raja dan golongan pemerintah. Okey tak? Setakat ni okey lagi kan? Okey. Sekarang ni kita masih di muka surat yang sama iaitu 87. Okey, dekat sini dia hanya bagi tahu kepada kamulah mengenai pembesar. Tahu tak peranan pembesar? Kita dah belajar kan mengenai pembesar pada bab sebelum ni, bab 3 kan? Baik, untuk pengetahuan kamu terdapat 3 peringkat pembesar. Okey, yang paling tinggi ataupun yang paling besar lah ialah pembesar peringkat negeri. Yang kedua ialah pembesar peringkat jajahan ataupun daerah. Dan yang paling bawah ialah pembesar peringkat kampung ataupun sekarang ni kita panggil penghulu. Tok penghulu kampung. Tahu tak? Penghulu ataupun pengawal. Baik, kita lihat apakah peranan pembesar peringkat negeri. Okey, peranan pembesar peringkat negeri, okey, beliau melaksanakan perintah sultan dan mentadbir atau mengutip cukai di kawasan tertentu. Peranan pembesar daerah atau jajahan, okey, mereka berperanan untuk menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negeri, sedia memberi kerja serah ataupun sedia memberi tenaga kerja dan mereka yang keempat ialah serah sebahagian hasil cukai kepada kerajaan. Okey, apa peranan Tok Ketua ataupun Tok Kampung, Tok Penghulu ataupun Pengawal? Okey, mereka berperanan untuk memungut cukai, bekal tenaga tentera, untuk mengekalkan taat setia masyarakat dan mereka juga merupakan perantara antara pembesar dan rakyat. Maksudnya, apa yang pembesar negeri atau pembesar daerah beritahu, okey, mereka akan beritahu kepada pembesar kampung dan pembesar kampung akan beritahu kepada rakyat. Begitu juga kalau ada rakyat ada masalah atau tak puas hati ataupun ada berlaku apa-apalah, berlaku curian ataupun pembunuhan. Okey, jadi pembesar kampung ni yang akan memberitahu kepada pembesar yang lebih tinggi. Teacher. Penat tak? Penat kan? Okey, kalau penat, okey, semua angkat tangan tinggi. Cikgu angkat tangan separuh ni je sebab cikgu nak bagi Kana dan kawan-kawan yang lain nampak. Okey, untuk peratak you ni dengan Kana, cikgu nak kamu angkat tangan tinggi. Okay, atas daripada kepala. Goyang, 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 goyang. Pelan-pelan, goyang slow-slow. Laju-laju.
Yang slow. Laju-laju. Okey tak? Okay, sekarang ni mengeliat sikit. Pusing pinggang sikit. Pusing tengkok sikit. Okey tak? Okey kan? Okay, jom kita sambung belajar. Okey. Sekarang ni kita belajar mengenai Kesultanan Kelantan. Muka surat 88. Okey, untuk Kesultanan Kelantan kita akan belajar mengenai dua sultan iaitu Sultan Muhammad I dan Sultan Muhammad II. Mereka menggunakan gelaran Sultan. Untuk Kana, kalau nak nota ni nanti cikgu akan scan PDF dan cikgu akan sendkan dekat nota sebab ni nota cikgu buat sendiri. Okey. Kesultanan Kelantan. Okey. Lihat kepada ataupun cuba ayuni dengan perata sentuh latar belakang. Okey, latar belakang. Long Yunus naik tahta pada 1776 sehingga 1794. Okay, dan dia menggunakan ataupun baginda menggunakan nama Yang di-Pertuan. Okay, maafkan cikgu salahnya, bukan keturunan pembesar. Long Yunus menggunakan gelaran Yang di-Pertuan. Okay, kita lihat hubungan luar dia. Adakah Kelantan juga mempunyai hubungan luar? Ya, Kelantan mempunyai hubungan luar dengan Siam untuk mengelakkan ancaman daripada Terengganu semasa Sultan Muhammad I. Okey, untuk pengetahuan kamu, Kelantan dengan Terengganu waktu ni bergaduh. Jadi sebab tu Kelantan memerlukan Siam untuk mengelak ancaman Terengganu. Okay, kita lihat kepada pentadbiran Kelantan. Okay, pentadbiran Kelantan dibantu oleh pembesar yang dikenali sebagai sistem jemaah. Okey, dan sistem jemaah ini diperkenalkan oleh Sultan Muhammad II. Okey. Sultan Muhammad I dan Sultan Muhammad II ialah dua orang sultan yang berbeza. Okey, contohlah ya. Sultan Muhammad I tu mungkin Tok Wan dia dan Sultan Muhammad II tu mungkin cucu dia. Macam tu. Sebab itulah dia pakai 1, 2. Ada yang pakai 1, 2, 3 pun ada. 1, 2, 3, 4 pun ada. Bunyi ambulan. Okay. Dan perundangannya ialah pelaksanaan undang-undang syarak di bawah Sultan Muhammad II. Senang tak? Senang je. Semuanya ada hubungan diplomatik dengan Siam. Okay. Tadi yang pertama kerajaan Perlis hubungan dengan Siam untuk supaya tak diganggu gugat oleh kuasa lain. Okay, lepas tu Kedah untuk mengelak ancaman daripada Burma. Kemudian Kelantan ni untuk mengelak daripada ancaman Terengganu. Sekarang ni kita tengok pula pasal Kesultanan Terengganu. Kesultanan Terengganu pun menggunakan gelaran Sultan. Okey, Kelantan dengan Terengganu, kalau kamu nak tahu, okey, di dalam peta Semenanjung Malaysia, mereka juga duduk ataupun negeri ini duduk secara bersebelahan ataupun dekat-dekat. Okey. Kita lihat poin yang pertama, muka surat 89 dalam buku teks kamu. Okey, dekat sini kita akan belajar mengenai seorang saja sultan, iaitu Sultan Zainal Abidin I. Beliau ataupun baginda merupakan pengasas Kesultanan Terengganu. Okey, Terengganu juga mempunyai hubungan luar dengan Siam untuk menjaga kedudukan negerinya supaya negerinya kekal berdaulat dan diakui oleh negeri-negeri lain. Okey, undang-undang yang diguna pakai oleh Kesultanan Terengganu ataupun oleh negeri Terengganu. Undang-undang ni nama panjang sikit. Lebih panjang berbanding undang-undang lain iaitu Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. 6 patah perkataan nama perundangan dia. Boleh ingat? Nama dia yang paling panjang sekali. Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu.
yang menekankan kepada prinsip keadilan rakyat. Seterusnya, kita lihat Kesultanan Johor. Di sini kita akan belajar seorang saja nama Sultan iaitu Maharaja Abu Bakar. Tadi kita belajar tentang Raja, kan? Betul tak? Kita belajar pasal Raja mula tadi. Kerajaan Perlis kita ada Raja Sheikh Hussein Jamalullah. Lepas tu kamu banyak Sultan. Kamu jumpa banyak Sultan kan? Kedah pakai Sultan. Kelantan pakai Sultan. Terengganu pakai Sultan. Tiba-tiba dekat Johor pakai gelaran Maharaja Abu Bakar. Macam mana tu? Kenapa cikgu? Kita panggil dia Kesultanan Johor tapi nama pemerintah dia Maharaja. Ataupun kita panggil Maharaja menggunakan gelaran Maharaja. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu kamu. Di dalam peta semenanjung Malaysia, okey, negeri-negeri Melayu bersekutu yang kita dah belajar tadi seperti Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu berada di kawasan utara. Berada di sebelah atas-atas di dalam peta semenanjung Malaysia. Tetapi Johor berada di sebelah bawah ataupun di belah selatan peta semenanjung Malaysia, iaitu di bawah dah dekat-dekat nak sampai ke Singapura. Mengapa Sultan ataupun rajanya menggunakan nama Maharaja Abu Bakar? Kita masih di muka surat 89. Sebabnya Maharaja ni kerana Johor pada ketika itu merupakan negara yang merupakan negeri yang moden berbanding dengan 4 negeri yang kita belajar tadi. Kita lihat dulu. Kita pergi yang poin pertama dulu, iaitu latar belakang. Pada ketika itu di Terengganu, cikgu. Di Terengganu pula dah. Cikgu salah tulis ni. Kita lihat Kesultanan Johor. Pada ketika itu berlaku konflik politik. Jadi Daeng Ibrahim menjadi pemerintah di Johor. Daeng Ibrahim ni merupakan keturunan Temenggung. Kemudian selepas Daeng Ibrahim ni anak dia pula naik iaitu Daeng, mana kursor cikgu? Daeng Abu Bakar. Jadi inilah salah satu ataupun satu-satunya negeri yang sultannya merupakan keturunan Temenggung. Adakah Johor ni mempunyai hubungan luar? Ya, mempunyai hubungan luar. Tapi dengan siapa? Johor mempunyai hubungan luar dengan negara luar, iaitu dengan melalui lawatan ke Eropah dan Jepun. Wow kan? Sebab sebelum ni kita belajar hubungan luar hanyalah dengan Siam. Semua dengan Siam. Kedah pun dengan Siam. Perlis pun dengan Siam. Kelantan pun dengan Siam. Terengganu pun dengan Siam. Tapi betapa hebatnya Daeng Abu Bakar tu kan. Daeng Abu Bakar tu dia menjalankan hubungan luar dengan negara Eropah dan Jepun. Sebab tu Baginda, cikgu bukan dia. Baginda menggunakan gelaran Maharaja Abu Bakar kerana pada ketika itu Johor sudah mencapai tahap kemodenan ataupun telah mencapai modernisasi. Macam Malaysia. Kamu tahu tak siapa bapa pemodenan negara kita? Siapa? Bapa pemodenan negara kita ataupun Malaysia ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Setiap Perdana Menteri kita adalah. Ada yang perpaduan. Lepas tu ada yang Malaysia Hadari. Semuanya membawa kepada satu perubahan. Jadi Maharaja Abu Bakar ni kamu nak bayang hebat tak hebatnya dia, kamu bayang seperti Tun Dr. Mahathir. Baginda melakukan pelbagai perubahan, pelbagai pembangunan. Dan Baginda juga Maharaja Abu Bakar ini menjalankan
ataupun membina asas sistem pentadbiran moden seperti Majlis Jemaah, Diraja Johor, lepas tu Jemaah Menteri, Jabatan-Jabatan Kerajaan. Kerana apa? Sebab apa? Pada ketika tu Johor dah ada segala sistem-sistem pentadbiran moden ni. Sebab Maharaja Abu Bakar ataupun Daing Abu Bakar ni tadi pergi keluar ke Eropah dan ke Jepun melihat bagaimana Eropah dan Jepun mentadbir negara, bagaimana mereka mempunyai birokrasi ataupun mempunyai jabatan-jabatan yang tersendiri. Sebab tu Abu Bakar balik ke Johor dan mengaplikasikan sistem pentadbiran moden itu di Johor. Di Johor, apa perundangannya? Kita panggil atau kita kenali sebagai Undang-Undang Tubuh Johor. Undang-Undang Tubuh Johor ini digunakan sebagai aturan dalam pemerintahan. Itu saja. Senang tak kita belajar hari? Senang je kan? Cikgu rasa senang saja. Tapi kalau kamu tak faham, tak apa. Jangan risau. Kamu boleh hubungi cikgu. Cikgu akan terangkan mengenai latihan pengukuhan. Yang pertama, senaraikan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kamu senaraikan saja 5 nama negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Soalan kedua, berapakah negeri yang menggunakan gelaran sultan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Ingat tak? Bagi tahu je berapa je negeri. Okey, soalan ketiga. Terangkan perbezaan antara mana-mana dua negeri anggota negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dari segi pentadbiran, hubungan luar, latar belakang serta perundangan. Okey, soalan ni dia nak kamu terangkan perbezaan. Okey, contoh Contoh cikgu bagi Kelantan dengan Terengganu. Okey, cikgu pilih negeri Kelantan dengan Terengganu. Cikgu bagi tahu apa perbezaan Kelantan dari segi pentadbiran dengan Terengganu. Cikgu bagi tahu apa perbezaan hubungan luar Kelantan dan juga hubungan luar Terengganu. Cikgu beritahu apakah perbezaan latar belakang Kelantan dan juga latar belakang Terengganu, dan cikgu bagi juga perbezaan perundangan bagi negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Maksudnya cikgu nak tahu 4 aspek tu, iaitu pentadbiran, hubungan luar, latar belakang dan perundangan. Jelas kan? Dan latihan yang keempat ialah apakah rumusan yang boleh diambil daripada kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Ini soalan kebat tau untuk kamu. Kamu fikir, apakah rumusan ataupun apakah iktibar ataupun apakah nilai yang boleh kamu ambil daripada kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa? Tadi kita dah belajar sultan ni buat apa, raja ni buat apa, maharaja ni buat apa. Cuba kamu duduk dan diam fikir. Apa yang kamu boleh ambil iktibar daripada mereka? Kita dah sampai ke penghujung sesi PDPI kita pada hari ini. Jadi cikgu akan membuat sedikit kesimpulan. Penat tak? Kesimpulan dari apa yang kita belajar pada hari ini, kita perlu faham dan sedar bahawa pentingnya bersikap jujur dalam melaksanakan tanggungjawab. Tak kisahlah kalau kata kamu ketua kelas, laksanakan dengan jujur. Kalau kata kamu bendahari kelas, lagilah kamu perlu melaksanakannya dengan jujur. Dan nilai yang kamu boleh ambil lagi ialah perlu menjaga keamanan negeri agar kestabilan politik dapat dicapai. Kalau kita tak menjaga keamanan negeri, kalau kita asyik bergaduh, sesama sendiri, tak kira lah berlainan agama ke, berlainan bangsa ke, ataupun sesama bangsa ke, sesama agama ke. Kalau kita asyik bergaduh, jadi kestabilan politik tak akan tercapai. Dan yang ketiga ialah kita kena bersyukur kerana mempunyai pemimpin berwibawa dalam memperjuangkan maruah bangsa. Walaupun sekarang ni kita cuba lihat sekarang ni kes Palestin kan. Sekarang ni memang heboh kes mengenai Palestin. Tapi Palestin mempunyai pemimpin yang berwibawa juga dalam memperjuangkan maruah bangsa. Malaysia juga mempunyai pemimpin yang berwibawa. Sebelum kita digelar Malaysia pun,
Kita ada semua tadi nama-nama sultan, nama-nama raja yang kita dah pelajari. Semua sultan tersebut ataupun raja tersebut menjalankan okey, tanggungjawab sebagai raja dengan sebaik yang mungkin supaya negeri mereka tidak tergadai ataupun seboleh-bolehnya mereka menjaga keamanan ataupun kesejahteraan rakyat. Dan untuk pengetahuan kamu, okey, raja-raja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu lebih berkuasa daripada raja-raja di negeri-negeri Melayu bersekutu, kerana raja-raja di negeri-negeri Melayu bersekutu terpaksa bersetuju dengan pengenalan sistem presiden. Tetapi di negeri-negeri Melayu bersekutu mereka menerima sistem penasihat. Okey, selepas ni kita akan belajarlah mengenai apa itu sistem penasihat. Okey, jadi cikgu nak kamu siapkan latihan yang cikgu berikan tadi. Kalau kamu tak faham, kamu boleh terus saja WhatsApp cikgu. Okey, dan hantar tugasan. Okey, untuk Kana, cikgu tak kisah. Kana boleh tulis ataupun Kana nak type dalam WhatsApp pun boleh. Untuk Ayuni dengan Prata pun sama sebab cikgu tahu Prata mungkin ada mesin braille kan, mungkin ada braille dekat rumah tapi Ayuni tak ada braille kan. Jadi cikgu tak kisah kalau Ayuni dengan Prata nak braille, lepas tu gambar kat cikgu pun boleh. Ataupun nak minta tolong ibu ataupun ayah tolong typekan pun boleh. Ataupun macam Ayuni boleh type dekat cikgu kan dalam WhatsApp kan. Boleh hantar dekat cikgu terus. Okay, kalau kamu ada masalah ataupun ada sebarang pertanyaan, jangan segan silu untuk telefon cikgu. Okeylah, sampai di sini saja. Bye. Jumpa lagi.